Sahabat Al-Quran, seperti biasa kita nak ulang kaji lagi pelajaran kita yang sebelum ni. Barangkali masa kita kecil-kecil dulu dah belajar tentang hukum nun mati atau tanwin. Jadi hari ni kita nak masuk nak kongsi lagi tentang hukum iqlab. Hukum iqlab apa dia? Iaitulah hukum iqlab dari segi bahasa memalingkan sesuatu, manakala dari segi istilahnya menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Tukar lafaz satu huruf kepada huruf yang lain. Apa dia huruf dia? Mari kita tengok. Iaitulah apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf iqlab, iaitu huruf ba, satu saja huruf iqlab iaitu huruf ba, maka hendaklah diiqlabkan, yakni ditukarkan bunyi atau bacaan itu kepada huruf mim. Contohnya iaitulah ayat yang ke-129, wa min ba'di, bunyi nun itu tukar kepada bunyi mim, kan? Contoh sekali lagi, wa min ba'di, ataupun satu contoh lagi, sami'an basira, sami'an basira. Itu dua contoh. Ataupun kalau kita boleh lihat juga disebut apa nama ni dalam ayat yang kita nak baca sekejap lagi, ayat 129, kan? Iaitulah wa min ba'di, kan? Ada setengah-setengah Al-Quran ditulis atas huruf nun itu tanda mim, huruf mim, kan? Kalau kita perhatikan ni dalam Quran yang saya guna sekarang ni, dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Amazing ni, memang ditulis di atas huruf nun yang mati itu bila bertemu dengan ba, dia tulis huruf mim, kan? Wa mim ba'di, ayat 129. Sekejap lagi kita sama-sama baca insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada dalam bacaan Al-Quran kita ini, kita banyak sekali bertemu dengan hukum-hukum tajwid. Ada ikhfa hakiki, ada izhar halqi, ada idgham ma'al ghunnah, ada idgham bila ghunnah, dan ada juga salah satunya iqlab. Iqlab yang mana kita nak kongsikan ataupun kita nak terus ulang kaji pelajaran tajwid kita pada hari ini, menyambung kembali perkongsian kita. Jom kita sama-sama ikuti, iaitulah hukum iqlab. Dari segi bahasanya memalingkan sesuatu, dari segi istilahnya menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Contohnya apa dia? Iaitulah huruf ba, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, iaitu ba, satu saja huruf iqlab, ba, maka hendaklah diiqlabkan, yakni ditukarkan kepada mim. Contoh bacaan dia, wa mim ba'di ma, wa mim ba'di ma. Satu lagi contoh dia, itu nun mati bertemu dengan ba. Contoh yang kedua ni, tanwin baris dua di atas bertemu dengan ba, sami'an basira, sami'an basira. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nama dia iqlab. Jadi bacaan dia tu, ba tu tukar kepada mim, dengung dengan kadar dua harakat. Dua harakat saja. Sekali lagi contoh dia, wa min, kan, wa min ba'di ma ji'tana sami'an basira. Okey, jadi apa nama ni, itu dua contoh yang boleh kita ulang kaji untuk hukum iqlab. Ilmu tajwid pada hari ini kita masuk hukum yang baru, ialah berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Kita dah belajar mula-mula izhar, hukum pertama. Yang kedua kita dah belajar apa? Idgham, kan? Dan yang ketiga kita belajar iqlab. Dan yang keempat berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ni, kita nak belajar hukum ikhfa. Ini ramailah orang kita dah belajar ikhfa hakiki kita sebut. Baik, kita tengok slide kita. Apakah maksud ikhfa? Ikhfa dari sudut bahasa ialah maksud sembunyi. Orang kata apa? Sembunyi apa pula tu? Kita tengok sini istilah dia.
iaitu menyembunyikan huruf sukun ataupun tanwin. Huruf sukun sudah pastilah kita bincang tentang nun mati ataupun tanwin. So menyembunyikan nun mati tu ataupun tanwin dengan satu sifat antara sifat izhar dan idgham tanpa tasydid serta kekal gunnahnya pada huruf yang pertama. Itu masuk ikhfa dari sudut istilah dan juga bahasanya. Okey. Kita nak tengok apakah huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa ni huruf-huruf paling banyaklah. Sebelum ni kita belajar huruf izhar ada 6 je. Iqlab 1 je. Idgham ada, yarmalun ada 6. Hari ini baki daripada huruf tersebut adalah huruf-huruf izhar. Ada 15 huruf. Yang kalau dulu kita belajar tajwid, kita hafal huruf-huruf izhar ada 15 kan. Kita sebut satu jaza, saddaka, fathiqa, datadhin, syadzin. Satu jaza, saddaka, fathiqa, datadhin, syadzin. Ada 15 huruf ikhfa. Okey. So apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 tu, maka wajib diikhfakan. Macam mana? Nun itu bila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa yang 15, maka nun tu mesti dibaca gunnah, didengungkan dengan cara ikhfa. Macam mana caranya? Caranya ialah kita sembunyikan nun mati tu. Sembunyikan nun mati. Biasa makhraj nun kita letak hujung lidah ke langit kan. An, kita baca surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. An, nun mati kan. Nun mati itu kita letak hujung lidah betul-betul kepada makhraj nun. An. Itu bacaan izhar sebab nun jumpa ain, an'am. Tapi ain bukan huruf ikhfa. So, kalau nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, contoh nun bertemu dengan ta, bertemu dengan dal, maka nun itu didengungkan tapi hujung lidah kita tak sentuh makhraj nun dekat lelangit atas tu. Kita tak sebut an. Kita tak sebut an. Kita sembunyikan hujung lidah kita itu daripada makhraj nun. Tapi kekal nun tu pada sifat gunnahnya. Kita lihat contoh. Dalam contoh yang kita baca, surah yang kita baca hari ini pun ada beberapa contoh. Pada ayat yang ke-138 contoh. Kalau kita lihat pada ayat ke-143 tu. Qala lan tarani. Nun bertemu dengan ta. Lan tarani. Kita tak baca lan. Kita baca apa? Lan tarani. Contoh kedua, nun bertemu dengan dha pula. Walakinilzur ilal jabal. Contoh ketiga, ilahan kama lahum alihah. Ilahan. Ni contoh tanwin pula. Han asalnya ilahan. Okey. Tanwin nun mati kan? Tapi kita baca ilahan kama lahum alihah. Kita tak baca ilahan, tak. Hujung lidah kita sembunyikan makhrajnya. Kan? Di samping kita gunnahkan nun tu dan kena panjangkanlah gunnah tu. Kemudian contoh nun mati bertemu dengan ta pula pada qala innakum qaumun tajhalun. Pada ayat 138 yang kita baca hujung tadi tu. Qala innakum qaumun tajhalun. Qaumun ta. Kemudian tanwin bertemu dengan fa. Bi'ashrin fa. Kalau orang tanya, nak sembunyikan nun tu dekat mana pula? Kalau idgham sebelum ni masuk, nun tu masuk dalam waw. Tu masuk. Kan? Kalau iqlab, nun tu tukar kepada mim. Iqlab. Tapi ikhfa sembunyi. Sembunyikan nun itu di sisi inda. Di sisi apa? Di sisi huruf ikhfa yang 15 tu. Maka insya-Allah ni kita faham dulu hukum ikhfa. Ada hurufnya ada 15. Yang mana nun mati bila bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 itu, maka wajib didengungkan dengan caranya ikhfa. Okey, insya-Allah kita akan ulang lagi berkaitan dengan hukum ikhfa ni. Kembali kepada Ustaz Fazrul. Baik, terima kasih diucapkan pada hari ini kita nak belajar berkenaan ilmu tajwid. Kita nak sambung semalam berkenaan dengan ikhfa hakiki. Kita nak mengukuhkan lagi berkenaan tajuk hukum nun mati ataupun nun mati dan nun sakinah ataupun tanwin. Kita lihat slide kita berkenaan dengan
hukum ikhfa hakiki. Ikhfa sebagaimana disebut semalam maksudnya tersembunyi ataupun ditutup, menutup setara. Istilah menyembunyikan huruf sukun iaitu huruf nun mati ataupun tanwin dengan satu sifat antara izhar dan idgham tanpa tasydid serta kekal gunnah pada huruf yang pertama. Maksud kekal gunnah itu ialah gunnah tu pada nun. Kemudian bila kita dah sebut huruf selepas nun itu tidak ada lagi gunnah. Cara bacaannya hurufnya ada 15. Satu jaza saddaka fathiq datadhin syadzin. 15 huruf. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 itu, maka wajib kita ikhfakan. Kita lihat contoh. Likulli syai'in fakhudha. Ada dua likulli syai'in fakhudha. Maaf, satu. Tanwin pada hamzah berjumpa dengan fa. Aijalan jasada. Aijalan jasada. Tanwin berjumpa dengan jim. Kemudian nun berjumpa dengan qaf. Min qablu. Min qablu. Wa tahdi man tasha' wa tahdi man tasha' nun bertemu dengan ta. Okey, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, bagaimanakah cara kita nak menyebut huruf ikhfa ini? Ialah kita ambil satu contoh, nun bertemu dengan fa. Anfusikum. Boleh apa dia? Nun bertemu dengan fa. Daripada hamzah kita sebut a, mulut kita terus pergi pada makhraj fa. Jangan mulut kita sebut lidah kita pergi pada nun, tak ada lagi. Anfusikum itu izhar. Kalau kita baca anfusikum itu bacaan izhar dan tak boleh. Kita di sini kita baca kena ikhfa. Okey. So nun itu hanya ada pada gunnah di khayshum di hidung. Selepas kita sebut hamzah a, okey, mulut kita lidah kita jangan pergi makhraj nun. Yang pergi nun biar kerja hidung saja. Dengung dekat hidung. Daripada a, mulut kita, lidah kita terus berpindah pergi kepada huruf fa. So sebab tu kita kata ikhfa ini, nun ini disembunyikan. Sembunyi kat mana? Diletakkan di mana? Disembunyikan di sisi huruf selepas itu. Kalau huruf fa lah. Kalau huruf ta lah. Kalau dot lah. Contoh kita, nun bertemu dengan fa supaya nak bagi faham. Daripada a, mulut kita sebut a, daripada makhraj a, terus kita pergi ke mulut kita huruf nak sebut huruf fa. Anfusikum. Gunnah hanya pada nun. Bila kita sebut huruf fa, gunnah dah tidak ada lagi. Tak boleh kita sebut anfusi, fu, tak boleh fu. Kita masih lagi kekalkan gunnah pada fu. Fu dah tak ada dah. Kalau kita masuk selepas nun itu, sama ada huruf fa ke 15 huruf tu dah tidak ada gunnah kat situ. Gunnah hanya kekal pada huruf nun, huruf pertama, huruf nun di hidung. Okey. So bila kita kata anfusikum, nun bertemu dengan fa. Daripada hamzah, mulut kita terus pergi pindah daripada hamzah a kepada fa. Okey. Nun itu hanya kekal pada gunnah. Jadilah anfusikum min duni min syai'. Kalau huruf qaf di belakang, min qa, kan, minkum. Kalau qaf kah ni huruf ikhfa yang paling jauh daripada mulut. Okey, harap dapat faham. InsyaAllah selepas ini kita akan buat latihan setiap episod ni, latihan ikhfa daripada 15 huruf ikhfa. Kita akan ambil contoh satu hari 2 huruf sahaja sehingga habis 15 huruf ikhfa untuk kita dapat sama-sama latih ketika belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita dah bahas tentang hukum ikhfa. Hukum ikhfa pada nun mati dan tanwin. Iaitu nun mati ataupun tanwin bila berjumpa dengan 15 huruf-huruf ikhfa, maka kita kena ikhfakan nun tu. Nun itu kena baca secara ikhfa, iaitu sembunyikan makhraj nun berserta dengan dipanjangkan suara gunnah itu. Baik, pada hari ini kita nak
tengok beberapa perkara tambahan berkaitan dengan ikhfa. Semoga ia dapat membantu untuk kita faham lagi tentang ikhfa. Yang pertama ialah hukum ikhfa ini wajib menjaga 3 perkara ketika bacaan ikhfa. Apa dia? Yang pertama, memelihara lidah daripada melekat pada gigi kacip atas supaya dapat berjauhan daripada makhraj nun. Sebab kita kata dah ikhfa ini kita sembunyikan nun. Tapi kalau hujung lidah kita lekat pada makhraj nun, macam kita baca an, itu tidak dipanggil ikhfa, itu izhar. An. Jadi kita nak kena sembunyikan hujung, memelihara lidah supaya tak terkena pada makhraj nun sehingga menjadi izhar. Kerana ini bacaan ikhfa. Yang kedua, wajib menjaga daripada berlaku mat ketika melafazkan bacaan ikhfa. Kadang-kadang ada yang takut-takut nak baca, sehingga bila dia ikhfa, dia menambahkan bacaan mat pula pada ikhfa. Contoh, antum, nun mati kan, antum, jadi dipanjangkan, ada alif kat situ. Sepatutnya nun bertemu dengan kaf. Contoh, ankum, ain, nun, kaf, ankum. So apa yang dikatakan berlaku mat tu, dipanjangkan suara ain tu, dia lambat. Seolah ada alif dulu, ain, alif, barulah nun mati dan kaf. Itu kena pelihara. Sama ada bagi atas, bagi depan, seperti kuntum. Jangan kita baca ada waw dulu mati baru nak masuk nun gunnah. Tu silap, salah. Dan yang ketiga, menjaga martabat ikhfa. Ikhfa ini dia ada martabat dia. Dia ada yang kuat, dia ada yang sederhana, awsat, dia ada yang adna, yang paling aqal, yang paling kurang sekali dia punya kekuatan ikhfa-nya. Kerana kita tahu huruf ikhfa ni ada 15. Okey, dan 15 huruf ni berada pada makhraj yang pelbagai. Ada yang makhraj hujung lidah yang dekat dengan nun, ada yang pertengahan sedikit di tengah lidah, ada yang paling jauh dengan nun disebut sebagai huruf qaf dan kaf. Di sana ada martabat dia. Maka kita jaga martabat dia supaya bunyinya tepat, bunyi ikhfa itu bunyi tepat. InsyaAllah ini 3 perkara sebagai asas untuk kita tahu. Kerana selepas ini kita akan latih satu persatu hukum ikhfa ini. Mungkin bermula episod seterusnya kita akan ambil contoh nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, 2 contoh huruf. Kemudian episod seterusnya 2 contoh. Sehingga habis ke 15 huruf ikhfa untuk kita mudah belajar faham insya-Allah. Kerana ada perbezaan di sana sebab saya sebut tadi apa? Ada martabat dia, ada tingkatan dia. Kalau jumpa huruf ikhfa yang dekat dengan nun macam mana? Kalau jumpa huruf ikhfa yang jauh daripada nun macam mana bunyinya? InsyaAllah kita akan belajar satu persatu, mudah-mudahan dapat membantu kita dalam melafazkan huruf-huruf kalimah Al-Quran dengan baik insya-Allah. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada ilmu tajwid kita. Bermula pada hari ini kita akan kongsikan huruf-huruf ikhfa hakiki. Ada banyak huruf ikhfa hakiki, ada 5 boleh. Ada 15 huruf ikhfa hakiki, dan bermula pada hari ini kita akan sebut ataupun kita akan kongsikan satu demi satu huruf-huruf ikhfa hakiki. Itulah hari ini kita nak kongsikan huruf ta, kan? Contoh ikhfa hakiki iaitulah huruf yang pertama daripada 15 huruf ta dalam satu kalimah. Contohnya ialah kuntunna, ikhfa dengung, maksudnya 2 harakat. Jika dalam 2 kalimah nun mati bertemu dengan ta, mantaba, itu dalam 2 kalimah. Kalau dalam tanwin pula bertemu dengan huruf ikhfa hakiki atau huruf ta yang kita fokuskan hari ini, iaitulah kalimah ni'matin tujza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, huruf-huruf ikhfa hakiki ni ada banyak kan, ada 15.
Ada 15 huruf. Jadi pasti dan pasti bunyi dia tu ataupun kadar dengung dia tu pasti akan berbeza-beza mengikut huruf-huruf ikhfa itu sendiri, kan? Ada yang hujung lidah, ada yang tengah lidah, ada huruf ikhfa yang pangkal lidah. Jadi pasti dan pasti dia akan ada sedikit sebanyak perbezaan bunyi dengung dia tu. Dan perlu diberi perhatian kalau untuk huruf ta ini, sebab makhraj dia dekat dengan nun, jadi hati-hati letak lidah kita itu, hujung lidah kita itu jangan kita letak dekat nun pula, jadi dia jadi seolah-olah macam izhar pula, manta jadi tak boleh, kan? Dia tetap kena ada dengung, kan? Sembunyikan kesempurnaan huruf nun itu ke dalam huruf ta. Manta, saya buka kalau untuk kepastiannya, manta ni'matin tujza. Itu sekadar bawakan. Kita nak teruskan rancangan kita ini My Quran Time, baca faham amal. Kita ambil sedikit ilmu tajwid. Hari ini praktikal huruf ikhfa pada huruf jim, nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf jim. Okey, seperti biasa, satu kalimah dan dua kalimah, bagi nun mati dan tanwin dalam dua kalimah. Kalimah pertama iaitu nun bertemu dengan jim, perkataan anjaynakum. Okey, nun mati bertemu dengan jim. Jim di mana makhrajnya? Kita belajar makhraj dahulu, awal-awal dahulu. Jim berada di tengah lidah. Okey, jim berada di tengah lidah. So di sini sebelum huruf nun tu adalah huruf hamzah, a. Selepas daripada kita menyebut a, kita pindah makhraj kita pergi dekat pada huruf jim tanpa menekan, min ghairi dhaghtin, tanpa kita tekan terus jim. Sebab kalau kita tekan jim rapat jim tu, jadi nun tu macam idgham pula masuk dalam jim. Tak boleh. Dia nun itu masih kekal di gunnah pada hidung. Adapun makhrajnya disembunyikan di sisi huruf jim. Bunyi begini, anjaynakum, anjaynakum. Contoh kedua dalam dua kalimah, wa man jahar. Daripada mim kita pindah kepada huruf makhraj dekat pada makhraj huruf jim, kemudian habis saja suara gunnah itu, barulah kita menekan makhraj jim betul-betul. Wa man jahar, kita panjangkan gunnah, habis gunnah baru tekan jim. Mana kita letak nun tu disembunyikan di sisi huruf jim. Contoh tanwin pula yang terakhir, sa'idan juruza, sa'idan juruza, sa'idan juruza. Itulah contoh nun mati bertemu dengan huruf jim yang merupakan huruf yang ketiga, contoh-contoh daripada huruf ikhfa yang ada 15. InsyaAllah satu persatu. Baik, alhamdulillah, menyambung pengajian kita ataupun ulang kaji kita dalam bidang tajwid, tentunya dalam ikhfa haqiqi. Hari ini semalam Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, guru kita, dah berkongsi dengan kita. Hari ini kita nak kongsi pula huruf yang seterusnya, sebab huruf ikhfa ni ada banyak, kan? Ada 15. Jadi kita akan sentuh satu persatu, dan hari ini jom kita saksikan huruf apa yang kita nak share, iaitu huruf dal. Contoh ikhfa hakiki, huruf yang keempat daripada 15 huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal. Contoh dalam satu kalimah pada kalimah ataupun perkataan aidahu, nun mati bertemu dengan dal. Okey, satu. Kemudian contoh pula dalam huruf dal, nun mati bertemu dengan dal dalam dua kalimah. Waliman dakhala, contoh, kan? Waliman dakhala, dengung, nun mati bertemu dengan dal, dengung dua harakat, jangan lupa. Dan juga contoh nun mati bertemu dengan dal ketika baris dua ataupun tanwin, kan? Wa ka'san dihaqa, itulah baris dua di atas bertemu dengan huruf dal. Wa ka'san dihaqa, ikhfa ataupun dengung.
sembunyikan nun tu kan, berserta dengan dengung bertemu dengan dal. Kan, kalau boleh perhatikan pergerakan mulut saya contohnya kan, aidahu, dia tak ke dalam, dia tak ayu, tak, dal hujung lidah kan, aidahu kan, dia hujung. Jadi dia beza bunyi dia tu, dia tak bunyi ke dalam, jangan masuk ke dalam, ayu tak kena, aidahu wa ka'sadi, wa ka'sadi dihaqa, jangan wa ka'sa, jangan kan, wa ka'sa macam senyum je, wa ka'sa dihaqa. Itu contoh ikhfa hakiki, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal. Jadi sahabat yang saya kasihi, ilmu tajwid kita pada hari ini hari kita akan belajar huruf yang kelima, berkaitan dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 dan hari ini kita nak belajar huruf yang kelima, iaitu ulang kaji kita huruf zal. Mari kita lihat slide yang kita sediakan. Contoh nun mati dan tanwin pada hukum ikhfa hakiki, iaitu pada huruf zal. Tengok dia pada satu kalimah. Nun mati boleh berlaku pada hukum ikhfa ni pada satu kalimah, juga berlaku pada dua kalimah, dan juga tanwin. Tanwin mestilah, wajiblah, tidak dapat tidak berlaku, pasti dalam keadaan dua kalimah. Okey. Perkataan pertama munzirun, munzirun, munzirun. Nantakil minal mim, kita pindah daripada makhraj mim terus pergi kepada huruf zal. Mulut kita ni daripada sebut mim terus pergi zal. Zal kat mana? Zal hujung lidah di bawah gigi atas. Kan? Daripada mim terus pergi zal. Nun hanya kita kekalkan pada gunnah di hidung saja. Sebut mu, mulut kita terus pergi, lidah kita pergi huruf zal tanpa menekan-nekan huruf zal. Hanya standby di makhraj zal. Habis gunnah barulah kita menekan kalimah atau makhraj huruf zal. Munzirun. Contoh dalam dua kalimah pula, min zakarin, min zakarin, min zakarin. Hujung lidah kita tidak naik ke atas langit. Maknanya daripada mim terus pindah kepada zal. Contoh tanwin pula, bisalamin zalik, bisalamin zalik. Itu latihan praktikal kita pada ikhfa hakiki pada huruf zal yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15. Ini huruf kelima. Kita akan belajar satu-satu sampailah huruf yang ke-15. Okey, kaedah dia daripada huruf mim tu, tak kiralah kalau sebelum nun tu mim lah. Kalau sebelum nun tu ada huruf kaf lah, tak kisahlah. Tapi yang penting selepas kita sebut mim itu terus kita pindah pada makhraj huruf ikhfa, iaitu huruf zal. Nun itu hanya kekal di khayshum sahaja. Adapun di lidah, di makhraj kita dah sembunyikan dia. Kita terus pindah daripada huruf sebelum nun itu kepada huruf ikhfa. Hari ini adalah huruf zal. Tanpa menekan-nekan. Kalau kita menekan dia jadi macam idgham. Kita dah tekan kuat pada huruf zal kan, dia jadi macam idgham pula. Ini dia bukan idgham, bukan masuk. Nun itu hanya disembunyikan di sisi huruf ikhfa, itu huruf zal pada hari ini. Munzirun, sama-sama sebut. Min zakarin bisalamin zalik. Aywa, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita nak ambil sikit contoh tajwid pada hari ini. Sudah pastinya berkenaan dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Kita nak tahu bagaimana hakikat al-ikhfa itu sendiri. Hari ini huruf ke-6 daripada 15 huruf ikhfa, iaitu huruf zai. Huruf zai.
Zai huruf yang kuat sedikit daripada zal. Huruf zai kerana dia ada sifat yang menjadikan dia kuat, itu sifat safi. Pertama sekali kita faham dulu makhraj zai di mana hujung lidah ini menekan di belakang gigi, safhah dakhiliyah, di belakang gigi bawah tadi. Maka maknanya antara gigi atas dan gigi bawah ini apabila dia menyebut ini hujung lidah menekan di belakang gigi. So sebagaimana biasa ikhfa ini huruf sebelum daripada nun mati itu, kalau contoh hari ini munzalin, selepas kita menyebut mim itu kita terus menyediakan, kita bersedia mengantarkan daripada lepas mim tu nak pergi dekat kepada makhraj huruf zai, salah satu daripada huruf ikhfa. Maknanya menyembunyikan nun itu, nun mati itu di sisi huruf zai. Zai di mana? Hujung lidah di belakang gigi bawah tadi. Maknanya tinggal lagi jangan kita sentuh kuat, jangan menekan kuat sahaja. Kita hanya standby dekat situ. Pergi dekat qarib pada makhraj zai tadi. Maknanya macam mana caranya? Hakadha muz. Jadi bila kita nak tekan zai tu dah dekat. Okey. Muzalin. Contoh kedua daripada nun mati bertemu dengan zai pada dua kalimah, mazakkaha. Dan yang ketiga contoh daripada tanwin yang bertemu dengan zai, sa'idan zalaqa. Itu contoh daripada ikhfa hakiki pada huruf zai, huruf yang yang keenam dah daripada 15 huruf ikhfa. Mudah-mudahan satu persatu kita belajar. Selepas habis daripada 15 huruf ikhfa, kita akan belajar melihat pula ini kaedah cara nak mengenal bacaan ikhfa dan praktikalnya. Macam mana nun bertemu dengan zai, caranya bagaimana saya sebut tadi, kita menyembunyikan nun mati itu, makhraj nun di sisi huruf zai, kemudian kekalkan nun tu pada gunnah di hidung. Adapun kaedah yang kedua nanti kita nak belajar macam mana kita nak mengenal ikhfa pada disebut sebagai apa, cara penulisan, cara tanda-tanda ataupun dhabtul mashaf, dhab pada ilmu dhab, tanda-tanda ini untuk kita kenal, oh kalau tanda ini adalah bacaan ikhfa, kena dengung. Itu selepas habis 15 kita praktikal dulu kaedah ini, kita hadam dulu kaedah ni sebelum kita melihat kaedah kedua, cara nak kenal hukum itu menerusi dhab ataupun kita kata tanda-tanda yang telah dibuat oleh para ulama, insya-Allah. Safas, terima kasih yang ucap. Safas. Alhamdulillah, itu